Okay, Assalamualaikum. Ini kita akan ulang kaji untuk topik bab 6 iaitu subtopik 6.1. Okay, kita lihat balik apa dia ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, ciri-ciri yang pertama ialah hanya ada satu pemboleh ubah, kuasa tertinggi ialah 2 dan mesti ada tanda sama dengan. Okay, yang kedua kita tengok balik, kita tentukan adakah persamaan-persamaan yang diberi kod adalah merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okay, A 2M tolak 5 sama dengan negatif 7. B 2X kuasa 2 tolak 6X sama dengan 8. C 2M tolak N sama dengan 8. D 8X tolak 3 sama dengan X per 2. Dan E 6 darab N tolak 8 sama dengan 3N. Okey. Adakah A persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan? Okey, betul. A ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, B. Okey, B bukan kerana X-nya kuasa tertinggi di sini ialah 2. Okey, walaupun dia hanya ada satu pemboleh ubah, tapi kuasa tertinggi di sini ialah 2. Okey, C. 2M tolak N sama dengan 8. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, bukan. Sebab di sini kita ada M dan N dan ini adalah dua pemboleh ubah. Okey. D. 8X tolak 3 sama dengan X per 2. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, yang ini kita kena selesaikan sebelum kita kena pasti ianya persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, so 8X tolak 3 sama dengan X per 2. Okey, kita bawa 2 ke sebelah, kita darabkan jadi 16X tolak 6 sama dengan X. Okey, kita bawa X ke sebelah, 16X tolak X tolak 6 sama dengan 0. Okey, jadi 15X tolak 6 sama dengan 0. Okey, so kita hanya ada satu pemboleh ubah di sini dan kuasanya juga adalah 1. Jadi 8X tolak 3 sama dengan X per 2 adalah satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang terakhir 6N tolak 8 sama dengan 3N. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, so kita selesaikan. 6N tolak 48 sama dengan 3N. So, 6N, 3N kita bawa ke depan. Tolak 48 sama dengan 0. Jadi 3N tolak 48. Okey, sama dengan 0. Okey, jadi ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana untuk membentuk persamaan linear. Okey, A hasil tambah suatu nombor dengan 12 ialah 18. Okay, hasil tambah suatu nombor dengan 16. Jadi hasil tambah suatu nombor tu ialah X tambah 12 sama dengan 18. Okey. Ini adalah persamaan linear yang terbentuk. Okey, B. Perimeter sebuah segitiga sama kaki dengan tapak 3x meter dan setiap sisinya 8 meter ialah 22. Okey, segitiga sama kaki. Okey, ini segitiga sama kaki. Sisinya ialah 8 dan tapaknya ialah 3x. Jadi perimeter, jumlah perimeternya ialah
2. Jadi 8 tambah 8 tambah 3x sama dengan 22. Okey, jadi 16 tambah 3x sama dengan 22. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang keempat, itu menyelesaikan persamaan linear. Okey, yang pertama A, kita ambil 4x tolak 10 sama dengan 2. Okey, macam mana kita nak mencari nilai x? Okey, 4x tolak 10 sama dengan 2. Okey, 4x sama dengan, okey, 10 ni bawa ke sebelah, dia akan jadi 2 tambah 10. Okey, jadi 4x sama dengan 12. X sama dengan 3. Okey, B. M per 12. M per 12 tambah 4 sama dengan 6. Okey, jadi M per 12 sama dengan, okey, tambah 4 pindah ke sebelah, dia akan jadi tolak 4. Jadi M per 12 sama dengan 2. Jadi 12 kita bawa ke sebelah, jadi bahagi, dibawa ke sebelah jadi darab. Jadi M sama dengan 24. Okey. C. 6x tambah 10 bahagi 4 sama dengan negatif 5. Okey. Mula-mula 4 kita bawa ke sebelah. Okey, bahagi bawa ke sebelah jadi darab. 6x tambah 10 sama dengan negatif 20. Okey, tambah 10 pindah ke sebelah. 6x sama dengan negatif 20. Tambah 10 pindah ke sebelah jadi tolak 10. Okey, jadi 6x sama dengan negatif 30. X sama dengan negatif 30 bahagi 6. So, X sama dengan negatif 5. Okey, seterusnya D. Okey, D. 8 dalam bracket X tolak 4 sama dengan 6X. Okey, jadi yang ini kita kena buka kurungan. 8 darab X tolak 8 darab 4, 32. Okey, sama dengan 6X. Okey, so 6X bawa ke depan. Okey, jadi 6, tolak 6X. Tolak 32 sama dengan 0. Jadi 2X tolak 32 sama dengan 0. Okey, X 2X sama dengan 32. X sama dengan 16. Okey, dan yang terakhir. X tambah 10 sama dengan 2 per 5X tambah 4. Okey, jadi kita darabkan semua dengan 5. Untuk kita hapuskan penyebut 5, kita darabkan semua dengan 5 di kiri dan juga di kanan. 5X tambah 50 sama dengan 2X tambah 20. Okey, jadi 5X tolak 2X sama dengan 20 tolak 50. 3X sama dengan negatif 30. X sama dengan negatif 30 bahagi 3. So, X sama dengan negatif 10. Okey, seterusnya kita lihat bahagian kelima iaitu penyelesaian masalah. Okey, A, sebuah bakul mempunyai X tambah 6 biji apple dan bilangan oranye adalah 3 kali bilangan apple. Jika jumlah apple dan oranye ialah 64, cari nilai X. Okey, cari nilai X. Okay, tinggal X kat sini, cari nilai X. Okey, so, apple ialah X tambah 6. Okey, X tambah 6 ni adalah bilangan apple.
Dan oren adalah 3 kali bilangan apple. So, kita tambah lagi di sini. 3 kali bilangan apple ialah 3 kali X tambah 6. Okay, sama dengan jumlah dia ialah 64. Okay, so kita buka kurungan. Okay, X tambah 6 tambah 3X tambah 18 sama dengan 64. Okay, so X tambah 3X, 4X sama dengan 64 tolak 18 tolak 6. Okay, so 4X sama dengan 40. Jadi, nilai X sama dengan 40 bagi 4 sama dengan 10. Okay, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Puan Suhaila memberi 80 keping sampul, okay, dengan harga RM29. Sebilangan sampul itu berharga 20 sen dan sekeping dan selebihnya berharga 40 sen. So, berapakah bilangan sampul surat 40 sen yang dibeli oleh Puan Suhaila? Okey. So, X. Kita tidak tahu nilai ni. 0.2 tambah 80 tolak X darab 0.4 sama dengan 29. Okey, so 0.2X tambah 32 tolak 0.4X sama dengan 29. So, 32 tolak 29 sama dengan 0.4X tolak 0.2X. Okey, jadi 3 sama dengan 0.2X. Okey, jadi X di sini kita ubah tempat dia. 0.2X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 bahagi 0.2 bersamaan 0.1 bersamaan dengan 15. Okey, bersamaan dengan 15. Okey, jadi X ini ialah nilai bilangan sampul yang berharga 20 sen. Okey, jadi bilangan sampul yang berharga 40 sen ialah 80 tolak 15 sama dengan 65. So, ini ialah bilangan sampul yang berharga 40 sen. Okey, cikgu harap semua murid-murid telah faham dengan ulang kaji kita pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.